Hello and my warmest greetings to my students, parents, and everyone who is watching this video. My name is Coach Shubhas and I teach English at Pusat Tuition Gigi in Sungai Petani Kedah. Today we are going to be exploring on a topic called zero articles. Okay, ini adalah sambungan daripada minggu-minggu lalu yang kita sudah belajar apakah penggunaan articles a dan n pada minggu pertama dan diikuti dengan apakah penggunaan articles the pada minggu lalu, dan hari ini kita akan belajar apakah situasi-situasi yang tidak memerlukan penggunaan articles a, n dan the. Okay, so harap semua pelajar sudah bersedia di depan laptop ataupun smartphones anda dan diminta memberi tumpuan yang penuh tanpa gangguan seperti televisyen dan sebagainya. Okay, we are back. Sorry, hang sebentar. So without wasting any time, let's go into our classes. But before that, ladies and gentlemen, if you have not subscribed to my channel, The Brown Sugar Show, please help me to subscribe right away. Kamu boleh tekan butang pause and then pergi tekan butang subscribe di bawah. Kalau boleh tepi butang subscribe tu ada satu butang bell, loceng, tekan tu juga supaya kalau saya upload video-video dalam masa depan anda akan dapat notification dari YouTube. Bukan saja itu, kalau anda dapati video ini berguna, sila share kepada rakan-rakan dan orang-orang lain yang mungkin memerlukan atau berminat dalam memperkukuhkan bahasa Inggeris mereka, terutamanya dalam grammar. Okay, so let's begin today's class. Let's begin now. So seperti yang saya telah memberitahu tadi, today we are going to explore zero articles. Okay, 10 situasi yang tidak sesuai untuk menggunakan a, and the. Let's see. First, sebelum nama orang. Kalau kita nak sebut nama seseorang, iaitu kata nama khas, selalunya nama orang ialah kata nama khas yang menggunakan huruf besar. In English, we call that as proper noun. So sebelum nama orang, kita tidak boleh menggunakan a, and the. I am a fan of Michael Jackson ialah ayat yang betul. Michael Jackson ialah nama seorang. Okay, jadi sebelum nama, kita tidak boleh menggunakan ayat seperti ini. I am a fan of a Michael Jackson ialah ayat yang salah. I am a fan of the Michael Jackson juga ialah jawapan yang salah. I am a fan of Michael Jackson saja. Tiada a, tiada n, tiada the sebab dia nama orang. Okay, next. Sebelum nama jalan, taman, bandar, negeri, negara, benua seperti Asia dan sebagainya. Tapi ada setengah negara yang boleh menggunakan the. Kamu sila rujuk pada video yang lalu. Saya dah explain negara apa yang boleh menggunakan the, kan? Contohnya negara yang ada S di belakang seperti Philippines, seperti negara Netherlands yang ada S di belakang, negara lain seperti yang ada perkataan United seperti United States of America dan sebagainya boleh guna perkataan the. Tapi negara-negara lain yang standard seperti Malaysia tak boleh guna. Okay, so kita lihat contoh ayat. Hold on. Saya buka semua senang sikit. Okay, we start with Japan is a beautiful country. Japan is a beautiful country. Ayat yang betul dan tak ada mistake. The Japan is a beautiful country ialah ayat yang salah sebab Japan tidak boleh guna the. Japan ialah nama negara. I stay in Sungai Petani, ayat yang betul. I stay in a Sungai Petani, ayat yang salah. Sebab Sungai Petani ialah nama bandar, tidak boleh menggunakan articles a, and the. I am from England, ayat yang betul. I am from an England, sebab England ni ada bunyi E. Ya. So saya dah ajar yang kalau kata nama yang ada bunyi A, E, U, O, semua tu kan. Saya sudah ajar sebelum ni kan. Kalau ada bunyi seperti itu, saya kata boleh guna N. Tapi nama negara, walaupun ada bunyi vowels, we are not allowed to use any articles. I am from England is correct. I am from an England is wrong. Next. Zero articles yang seterusnya ialah sebelum nama logam. Logam tu seperti gold, silver dan sebagainya kan. So gold is found in Australia.
Gold is found in Australia. Kalau saya kata the gold is found in Australia, itu ialah jawapan yang salah. Sebab gold ialah logam, logam tak boleh guna articles. A gold is found in Australia pun ayat yang salah. Mother bought a gold chain for me pula ialah ayat yang betul sebab gold chain ialah benda lain dah, bukan logam ni dah. Dia adalah rantai. Nama rantai itu gold chain, rantai emas. So kalau situasi gold chain, gold ring, itu semua boleh guna cuma gold sahaja, logam tu sahaja tidak dibenarkan. Faham? Okay, next. Sebelum abstract noun, kata nama bagi sesuatu yang tak nyata. Abstract noun ialah kata nama tak nyata. Seperti knowledge. Saya memberi kamu ilmu, tapi kita tak boleh tunjuk ilmu tu, dia tak nyata. We can't see knowledge kan. I love my daughter, but you can't see the love. Love is there, but you can't see it. Kan? So itu semua ialah abstract noun. I feel very happy today. Perkataan happy, happiness, sadness, semua tu ialah ada tapi tak nampak kan. So, itu semua ialah abstract noun. So sebelum abstract noun ni kita tak boleh guna artikel. Contohnya, everybody wants happiness in life. Semua orang nak kegembiraan. So happiness di sini ialah abstract noun. So tak boleh guna a atau an atau the. Everybody wants the happiness. Ayat yang salah. Siti and Ali are in love. So both of them sayang satu sama lain. Mana sayang itu? You can't see. It's an abstract. So you cannot say Siti and Ali are in a love. Itu salah. Okay? Faham kan? Okay, seterusnya. Sebelum nama sukan. Okay. Donald is good at playing hockey. Hockey ialah sukan. So sebelum nama sukan kita tak boleh guna a, and the. Donald is good at playing a hockey. Ayat yang salah. Faham kan? Seterusnya. Sebelum tempat yang kita selalu pergi sebagai rutin. Rutin tahu kan? Rutin ialah sesuatu yang kita selalu buat. Okay? Kita setiap hari buat, setiap bulan, setiap tahun. Setiap Sabtu malam, pelajar akan bersama saya dalam kelas ALC. So that is a routine, right? So whenever we are referring to a place, kali ini pula, a place which we always go, kita tak guna articles. Contohnya, I go to school every day. I go to school every day. Okay? Tapi kita cuba ingat balik. Minggu lalu bila saya ajar the, saya kata school boleh guna the sebab school ialah tempat awam, bangunan tempat awam yang kita selalu pergi kan. Okey. Jadi pelajar kena faham perbezaan apa yang saya ajar minggu lalu dan di sini. Di sini bila saya kata I go to school every day, dia dah jadi rutin di mana sekolah tu ialah kita dah melanggani sekolah tu, kita dah subscribe, kita dah daftar dan memang setiap hari kita pergi sebagai seorang pelajar. Tempat yang kita selalu pergi sebagai pelajar untuk belajar di sekolah itu. Jadi I go to school every day ialah ayat yang betul. Tapi kalau saya kata I go to the school every day, ayat ni salah sebab di sini seperti yang saya kata, I ini ialah seorang pelajar yang telah daftar di sekolah itu dan pergi ke sekolah itu sebagai seorang pelajar. Okey. I am going to the school to fetch my brother. Di sini saya guna the sebelum sekolah. Inilah situasi minggu lalu yang saya ajar. Sebelum school ni boleh guna the sebab di sini school dianggap sebagai satu bangunan. So I'm going to school to fetch my brother. Saya bukan pergi ke sekolah sebagai seorang pelajar. Saya pergi ke sekolah, bangunan yang bernama sekolah, untuk ambil balik adik saya dari sekolah. So kalau saya kata I go to school every day, saya seorang pelajar. I'm going to the school to fetch my brother. Ialah keadaan tertentu yang menyebabkan saya kena pergi ke sekolah itu, tapi bukan untuk belajar di sekolah itu, tapi untuk buat benda lain. So di situasi ini kita boleh guna the school. Okey, faham tak? Saya ulang sekali lagi ya. So kalau saya kata I go to school every day, saya mesti seorang pelajar atau seorang guru pun boleh. Sebab guru memang kena pergi sekolah setiap hari untuk mengajar, dia ada kerja di sana, betul tak? Tapi I'm going to school to fetch my brother ialah saya bukan nak pergi belajar dalam bangunan bernama sekolah. Saya je nak pergi bangunan tu nak ambil balik adik saya. Ini bukan benda yang saya dikira sebagai salah satu warga di sekolah itu, kan? Macam itulah. Next. Sebelum breakfast, lunch, tea, dinner and supper. Sebelum meals. In English we call them as meals.
breakfast, lunch, dinner, and supper are meals. Before meals, we cannot use any articles. So, example, I usually take my breakfast at 8:30 a.m. Saya selalunya makan breakfast pada 8:30. Ayat yang betul, tak ada mistake. Tapi I usually take a breakfast ialah ayat yang salah. I had chicken rice for lunch. Ayat yang betul. Tapi I had a chicken rice for lunch. A chicken rice pun salah. For a lunch pun salah. Ha? So kalau saya letak ayat dia macam ni, I had chicken rice, tak ada isu. Sini pun tak boleh letak a. I had chicken rice for a lunch. Chicken rice for a lunch pun ayat yang salah. Faham tak? Okey, kenapa di sini a lunch salah? Sebab meals. Okey, breakfast, lunch, dinner, tea, supper ni semua tak boleh guna articles a and the. Next. Number 8. Kita ada 10 ah. Number 8. Sebelum kata nama khas. Tadi saya dah kata nama orang kan. Sekarang nama khas lain seperti jom kita tengok contoh seperti nama orang ni tadi saya sudah ajar ni, ulang saja. Ali is my best friend. Ali kata nama khas, jadi saya tak boleh guna the Ali is my best friend. Ali sentiasa Ali. A Ali, an Ali, the Ali salah. Okey, contoh kata nama khas lain ialah contohnya Hospital Sultan Abdul Halim. Okey, saya nak pergi ke Hospital Sultan Abdul Halim. Kata nama khas tu, bila saya nak sebut nama hospital tu, saya tak boleh guna articles a and the. Tapi kalau saya sebut hospital saja boleh. I'm going to a hospital. Saya sedang pergi ke sebuah hospital. Hospital mana? Secara umumnya satu hospital. Bangunan bernama hospital. Cuma kalau saya tulis I'm going to Hospital Sultan Abdul Halim, kita pun kena buang a ini. Sebab Hospital Sultan Abdul Halim ialah kata nama khas. So I'm going to, buang a. N pun tak boleh, the pun tak boleh. Terus sebut nama hospital tersebut. I'm going to a hospital Sultan Abdul Halim. Macam ni salah I'm going to a hospital boleh. I'm going to a hospital Sultan Abdul Halim salah. The reason is hospital is generally a common noun. Kata nama am. Hospital Sultan Abdul Halim is a proper noun. Kata nama khas. Sebelum kata nama khas, kita tidak menggunakan articles. Okay, seterusnya. Sebelum nama gunung. Mount Everest is the highest mountain in the world. Mount Everest is the highest mountain in the world. Maksudnya, Gunung Everest ialah gunung yang tertinggi di dunia. Ingat tak minggu lalu saya ajar, kalau sesuatu perkataan yang bermaksud paling besar, paling tinggi, paling apa kan, kita akan guna the. Ini just nak ulang kaji sikit lah. So balik ke soalan hari ini, sebelum nama gunung, Mount Everest ni tak boleh ada artikel sebelum dia. Okay, contohnya ayat ni, I'm going to a Mount Everest next week. Ayat ni ialah ayat yang salah. Okay, boleh follow? Let's move on to the next 10th condition. Sebelum plural and uncountable nouns. Plural maksudnya kata nama yang banyak. Plural yang ada S. Contohnya table, satu, tables, plural. Okay. Uncountable nouns pula ialah kata nama yang benda tu tak boleh kira. Contohnya water, flour, tepung, keras, hair. Ini semua tak boleh kira kan. Now, let's look at some examples. Girls are usually more loving than boys. Perempuan secara am adalah lebih penyayang, bersifat penyayang daripada lelaki. Contoh ayat je, ada juga lelaki yang penyayang, jangan marah. Okay, so when I say girls are usually more loving than boys, di sini ada perkataan girls iaitu plural noun. Sebab kalau girl baru seorang, girls plural, boy seorang, boys plural kan. So girls are usually more loving than boys. Di sini ada plural noun, jadi kita tak tambah a, and, atau the. Cuba lihat ayat ni. The girls are usually more loving than the boys. Sebenarnya ayat ni dari segi grammar tak salah. Cuma maksud ayat pertama dan kedua tidak sama. Ayat pertama bermaksud secara am, perempuan lebih penyayang dari lelaki. Ayat kedua merujuk kepada sekumpulan perempuan yang tertentu. Mungkin dalam tuition saya, kelas tuition saya, the girls are usually more loving than the boys. Saya merujuk kepada the girls dalam kelas tuition saya yang lebih penyayang dari the boys dalam kelas tuition saya. Contohnya. So, kalau saya merujuk kepada sekumpulan perempuan dan lelaki yang tertentu, saya boleh guna
the. Tapi secara umumnya saya tak boleh guna a, and, dan, the. So try to watch my previous video on the usage of the. Di sana saya dah explain dengan sangat detail di situasi apa yang kita boleh guna the. So kalau kamu dah faham video lalu saya, I'm sure you can understand this line. Ini bukan girls secara umum, ini girls yang tertentu saja. Okay, let's move on. I love to have tea. Okay, saya suka minum teh. Is tea a countable noun? No, it's an uncountable noun, right? Tea is uncountable. Tea itu cair, tak boleh kira kan? So this is a correct line. But kalau saya kata I love to have the tea, pun boleh diterima, tapi maksud I love to have tea dan I love to have the tea tidak sama. I love to have tea, ayat pertama menunjukkan secara am apa jenis teh pun saya suka minum. Tapi kalau ada orang tersebut I love to have the tea, maksudnya mungkin dia merujuk kepada sejenis teh atau brand teh yang tertentu, yang tu saja dia suka ada. So, kita boleh guna the, cuma kita kena maksudkan teh yang tertentu, something specific. If generally speaking, you can't use the or even and. Alright? I watch television at 5 p.m. every day. There are 2 televisions in my house. Okay, I just want to explain to you the first one. I watch television at 5 p.m. every day. Yang ini saya pun tak boleh guna I watch a television, I watch the television, I watch an television. Di sini tak sesuai sebab, okay, dengar dengan teliti, ni technical sikit ni. Television di sini, bila saya kata I watch television, dia merujuk kepada bukan saya menonton alat bernama TV itu, saya sebenarnya menonton program di dalam TV itu. Program dalam TV itu ialah diklasifikasikan sebagai uncountable noun. So when you are watching TV, you are referring to the programs that you watch in TV. There are uncountable numbers of programs there. So since it is uncountable, you are not allowed to use a, and the. Faham tak? But you can use the television if you mean the device. Alat tu. Look at the television. Maksudnya apa? Lihat pada television itu. Kita merujuk kepada alat. So look at the television boleh. Tapi watch the television kurang sesuai sebab you're not watching the device, you're watching something which is inside the device. Faham tak? Okay. Here, sebab kalau dia uncountable noun, dia tak boleh jadi plural kan. Tapi di sini ini pun plural lah. There are 2 televisions in my house. Saya bagi ayat ni sebab saya nak bagi tahu yang television ni boleh jadi singular, boleh jadi plural. Apabila saya merujuk kepada alat yang bernama television, saya boleh kata televisions. Apabila saya merujuk kepada program dalam television, saya tak boleh guna as, television saja. Just nak bagi tahu beza, television ni special, dia boleh jadi countable, dia pun boleh jadi uncountable. Okay, next. Okay, so saya dah ajar 10 situasi yang tidak memerlukan penggunaan articles a, and the. Seterusnya, saya dah kenal pasti beberapa soalan yang saya bagi minggu pertama dan minggu kedua, dan saya letak di sini soalan-soalan yang ramai pelajar salah supaya saya boleh explain dekat semua bagaimana untuk menjawab soalan dan kenapa soalan-soalan ni sedikit tricky. Okay, tricky tu macam ada complicated sikit lah dia punya soalan tu. So soalan ni cuba kita lihat pada ABC. 49 orang dapat betul, tanya. Maksudnya majoriti dah faham apa yang saya ajar. Cuma ada juga dalam 23 orang yang salah dalam soalan ini. So saya rasa wajarlah kalau saya explain balik cara untuk menjawab beberapa soalan yang ramai salah. Sebab saya tak ada masa untuk buat semua soalan bersama anda, tapi pelajar dah buat soalan-soalan yang saya bagi kan. Cuma saya nak explain soalan-soalan yang rumit. Okay? When I go to school, I must wear uniform. Okay, di sini ya. Uniform ialah perkataan yang bermula dari huruf U. Tetapi dia tidak berbunyi mana-mana vokal. Dia tak ada bunyi vokal. Okay, jom kita analisis balik. Kita ulang kaji balik. Vokal A, vowel A
bunyi dia ialah A, kan? E bunyi dia ialah ataupun kan? Then I bunyinya ialah E. Bunyi huruf I ialah E. Contohnya huruf E kan? Then U. Bunyi huruf U ialah U. Okey, bunyi huruf U ialah U. Okey, so A, E, I, O. Bunyi huruf O pula ialah O dan U. Ada 6 bunyi di sini ya. A, I, E, U. I ada 2 lah. E dengan E. Okey, ulang balik A untuk A, I ada 2, E ataupun E. Lepas tu bunyi I, bunyi O dan bunyi U. So bila kita sebut uniform, tak ada salah satu bunyi ni. Uniform. A, E, I, O, U. Tak ada bunyi U. Betul tak? Sebab tu perkataan uniform kita anggap sebagai a uniform dan bukannya an uniform. Okey? Boleh faham? Seterusnya. I think the moon is more beautiful than sun. Ini yang saya ajar minggu lalu. Sun ialah wujud satu je di dunia ini. Dan saya dah ajar yang apabila ada satu saja di dunia ini, kita mesti guna the. Faham? So ramai juga yang salah tapi 58 students dapat betul. So please remember that sun is only one in the world, so we have to use the. Whatever that only has one, we have to use the. Sudah ada clue dalam soalan ini sebenarnya. Moon pun ada satu saja, dia pun guna the. Kan? Okay, next. Tiger is hunting for prey. Kenapa di sini a tiger tidak sesuai? Okay, 14 student yang pilih a tiger. Sebab dia tidak merujuk kepada tiger yang umum. Dia merujuk kepada tiger yang spesifik itu, yang tertentu, yang sedang memburu mangsanya. Okay, so apabila kita merujuk kepada sesuatu yang tertentu, bukan sesuatu yang umum, kita akan guna the. Kalau saya kata a tiger ialah seekor harimau yang umum. The tiger, tiger ini yang sedang memburu. Faham tak? Sebab tu jawapannya ialah the. Okay, next. My uncle is first to win a drawing competition in this year. My uncle is, okay, yang ni pun saya ajar minggu lalu. Apabila ada kedudukan seperti first, second, third, north, south, east, west, apa-apa jenis kedudukan, kita kena guna the. Ingat. Okay, siapa yang rasa dilupa sikit, tak salah untuk kalau anda nak menonton balik video minggu lalu, no problem. Okay, pastikan menonton sebab benda-benda begini kalau kita baca takut kita lupa. Kalau kita mendengar kemungkinan berkali-kali mesti dia boleh lekat dalam minda kita. So kalau siapa-siapa rasa macam dia tak boleh ingat apa yang saya ajar minggu lalu, it's so easy. Just keep watching the video over and over again, kan? Okay, next. Tony Stark is honest boy. Di sini perkataan honest tidak disebut sebagai honest, disebut honest. So apabila ada bunyi vowel a, e, i, o, u, honest. Kan ada bunyi o di sini. So bunyi o mestilah guna and. Seorang budak yang jujur. And. Faham? Ramai juga salah ni ya, sampai 34 orang salah. Hampir 50% salah. Kan? So remember guys, honest walaupun bermula dari huruf H tapi bunyi dia ialah O. Honest. Siapa yang tak boleh ingat benda ni, tolong tonton balik video pertama saya berkenaan E dan N. Yang tu dah ada dalam channel YouTube saya. Please watch again. Next. University. Sama juga macam tadi ya, ada bunyi uniform kan. University juga ialah bunyi U. Macam mana nak eja U dalam bahasa Melayu? U, betul tak? So U tiada dalam sebutan A, E, I, O dan U. Tak ada bunyi U. Kita tak sebut university. Kita sebut university. Jadi sama juga university kita guna dan bukannya N. Boleh? Next.
MTV logo. Okay, ramai tengok, oh M mana boleh guna N. So ramai yang pilih A. 41 pelajar pilih A. So kenapa MTV ni kita guna N? Cuba perhatikan bunyi huruf ini. M. Betul tak? A, E, I, O, U. Lupa dah saya pun. A, I. Dengan E. MTV. A, E, I, O, U. Okay, 6 bunyi ya. Ingatlah guys, kelas muzik ni. A, E. So bunyi I ni ada juga bunyi E. Epal. Kan? Enak. So, apabila ada bunyi E, kita guna N. Okay. Kalau pelajar macam, oh ya, baru teringat. Maksudnya kamu dah lupa. Tonton balik video E dan N. Sampai faham. Video tu tak sampai 30 minit pun. Pendek je video tu. Please rewatch until you can master this. Alright? And that's it for today. So kita dah siap. Okay. Today I've taught you 10 situations yang tidak sesuai menggunakan A, N, and the. Dan juga saya tunjukkan beberapa soalan yang ramai pelajar salah. Dan saya explain balik, ulang kaji sikit melalui soalan apa yang saya ajar dalam 2 video yang sebelum ini. Okey, selepas ini pelajar juga kena pastikan habiskan soalan yang saya bagi hari ini dalam grup Facebook private group. Pelajar yang menonton dalam YouTube kalau berminat untuk masuk ke private Facebook group saya, sila PM saya, nombor telefon saya sudah ada dalam slides yang saya guna. Just WhatsApp me, I will give you access to a free English class in Facebook private group. So you can all join and take part in the exercises which I prepare for you guys. Alright? So please complete the exercise which I've given recently. Yang tu ialah exercise untuk zero articles. Dan kalau ada pelajar yang tak boleh dapat semua betul, 25 soalan saja. Kalau tak boleh dapat semua betul, cuba berkali-kali sehingga boleh dapat jawapan semua betul. Sebab saya dah letak setting, kalau anda dapat jawapan yang salah, dia akan tunjuk mana satu jawapan yang betul. So you can learn by doing the exercises multiple times. It definitely can help you to improve your grammar knowledge, especially in this topic, articles. Okay, so once again, ladies and gentlemen, please don't forget to subscribe to the channel. Until I see you again next week, good night, take care, and have a great weekend.